So, bagaimana dengan kerajaan ditumbang, nak tumbang tu? Macam mana Is? Macam mana kerajaan nak tumbang? Okey, saya cerita lah. Dia macam ni. PRN 6 negeri ini mengindikasikan sama ada kerajaan ini akan kekal atau tidak di dalam what do you call that, di dalam kerajaan ini, di dalam pemerintahan ini. Okay, PRN ini akan menjadi batu aras kepada sama ada kerajaan ini akan tumbang atau tidak dalam tempoh yang terdekat ini. Yang pertama, kalau kalah, kalau tumbang 3 negeri ini, iaitu Selangor, Selangor dan Penang, kalau 2 negeri ini tumbang. Okay, dia ada 6 negeri kan, negeri 9, 3 negeri ini. Kalau 3 negeri ini tumbang, tuan-tuan, bermaksud apa? Secara psikologinya, kerajaan perpaduan ini tidak mempunyai sokongan rakyat. Itu maksud psikologi dia. Dan kalau sekiranya UMNO masih terus kekal kalah, sebagaimana ada penganalisa kata UMNO tak akan boleh menang di Selangor, saya kata ya dan tidak. Saya kata ya dan tidak. It depends. Kalau sekiranya UMNO, Pakatan Harapan bagi saya, okey, boleh ke menang? Pakatan Harapan insya-Allah ikut calculation kita terkini, Negeri Sembilan, Selangor, Penang, Pakatan Harapan boleh maintain. Isu dia adalah pada UMNO. Isunya adalah pada UMNO. Kalau UMNO jatuh, kalah lagi teruk dalam pilihan raya selepas ini, mereka akan ada kemungkinan desakan supaya Presiden letak jawatan. Ada kemungkinan pemaksaan untuk Presiden letak jawatan. Dan pemilihan agung UMNO ini bukan bermakna tanda bahawa Zahid dan juga Tok Mat itu selamat. Walaupun mereka tidak ada pertandingan, tidak akan ada pertandingan. 18 Mac ini adalah pemilihan agung UMNO. Tidak ada pertandingan, tuan-tuan, di peringkat 2 tertinggi. Tetapi siapa kata naib ke bawah termasuk ketua bahagian tidak boleh memihak kepada against Zahid dan juga Tok Mat. Dan kalau berlaku sekali lagi kekalahan yang agak mengejutkan, dan tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu, Kedah, Kelantan, Terengganu adalah 3 negeri di mana UMNO memang kita kata itu dia punya periuk nasi dia lah. Penang ni kurang, even Selangor Negeri Sembilan pun kurang. So kalau UMNO nak menang di negeri-negeri ini pun atas dasar itu kerusi yang dia bertanding, dan UMNO pernah menang ataupun tak ada siapa menang kecuali bersatu menang. Mungkin yang tu boleh bagi pada UMNO sebab majoriti kawasan Melayu. Tetapi kalau dia nak harapkan beberapa kerusi Selangor, tak cukup mengindikasikan kekuatan dia. So desakan ini mungkin ada bila di peringkat Kelantan, Terengganu, yang mungkin, bukan mungkin lah, high chances PN akan pegang, tetap pegang. Kedah bagi saya, bagilah laluan pada UMNO, sekurang-kurangnya kerusi pembahagian tu 50-50. Sebab untuk Pakatan Harapan, Kedah agak kurang. Kalau orang Kedah tak puas hati dengan saya, boleh kita duduk sembang, belanja saya kopi, saya cerita kenapa. Berdasarkan kepada kajian dan statistik. Dan kalau UMNO tak berjaya dalam tempoh kita dah, katakanlah pilihan raya bulan 6 bulan jadi kerajaan, 6 bulan jadi kerajaan, tak berjaya, ambil balik Kelantan, Terengganu, tolak tepilah Kedah. Atau kalau tak menang pun Kedah, sekurang-kurangnya kembalikan majoriti kerusi itu pada UMNO berbanding dengan PN. Kalau tak berjaya itu, gerakan UMNO tak berjaya menggerakkan perkara tersebut, gerakan bawah ni akan mula menggoncang UMNO. Dan bila UMNO tumbang, tuan-tuan, yang lain collapse. Kalau kita faham benda ni, itu perancangan dia. Kalau UMNO mula tumbang, yang lain collapse. Sebab itu ada ura-ura sekarang ini di peringkat bawahan, mereka sudah menggerakkan supaya UMNO itu dikuasai oleh mereka yang anti Zahid, anti kepada kerajaan perpaduan. Sudah ada. Ya, dia berjaya potong 2-3 orang kepala-kepala, tetapi kita kena ingat, yang paling bahaya kepala yang tak nampak ni, tuan. Jangan fikir lain pula. Kan, kepala naga yang tak nampak tu yang lain, yang bahaya. Yang depan kita dia punya pijak semut tak mati, lembut lidah, lembut gigi daripada lidah, daripada gusi, lembut gigi daripada gusi, dia punya cakap. Tapi kat belakang, dialah orang yang akan hianat.
So, macam mana nak mengelakkan perkara ini untuk berlaku? Yang pertama sekali, of course, UMNO kena menang. Kalau tak menang Kedah pun, dia kena upsetkan kemenangan PN tempoh hari di Kedah. Sebab indikasi kepada kekuatan PN adalah di Kedah. Indikasi kepada kekuatan PH dan juga Kerajaan Perpaduan di Penang, Kelantan, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Kita maintain 3 negeri ni, Kedah mula goyang, PN goyang, tak menang pun dia goyang, insya-Allah kerajaan kekal. Tetapi tuan-tuan, dengan dana yang dibekukan sekarang ini, berkemungkinan dana ni pun ambil masa juga ni kalau sebelum kena release tu. Ambil masa ni. Kan, kalau delay mungkin ambil another 5-6 months lagi. UMNO ada kesempatan untuk menang, at least Kedah tau. Kelantan Terengganu ni bagi saya, UMNO pernah menang di Terengganu. Orang Terengganu ni dia ada lain sikit. Yang ni saya boleh kata lah, saya pernah jumpa dengan orang Terengganu, bukan semua lah. Yang mana saya jumpa tu, saya kata, oi, sebelum ni PAS sekarang ni UMNO pegang. Masa tu UMNO pegang. Kita orang Terengganu ni, kita tengok. Kan, siapa boleh bagi manfaat kita lebih, kita sokong dia. Dia tolak tepi Kelantan. Terengganu ni boleh berubah. Sebenarnya Terengganu boleh berubah. Tapi effort kita tu, effort UMNO tu macam mana? UMNO, effort bantuan daripada Pakatan Harapan. Sebenarnya player utama di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah adalah UMNO. Itu kita tak boleh nafikan. Player utama. Untuk PRN. PRU nanti kita cerita lain Ini PRN ini. So mereka kena gerakkan. Tapi dalam masa sama, UMNO juga jangan kacau Negeri Sembilan, Selangor dan juga Penang. Jangan dia anggap anda adalah player di negeri tersebut. Main player dia. Player juga tapi bukan main, pemain utama. Dalang utama bukan. Sebab dalang utama di 3 negeri ini adalah DAP dan juga PKR. Jadi jangan kacau tu, runding elok-elok. Rundingan sedang berlangsung sekarang ini berkenaan dengan perkara tersebut. Tu kita kena faham. Maknanya andaian Kerajaan Perpaduan tumbang kalau UMNO terciduk dekat PRN negeri. Lebih kurang macam. Dia bukan masalah dia jatuh kerajaan negeri, therefore jatuh federal. Tak, dia takkan jatuh. Tetapi akan ada desakan. Itu alasan yang akan digunakan oleh ahli-ahli UMNO bagi mendesak kecurangan dan apa orang kata what they call incompetency, ketidakmampuan presiden dan timbalan memimpin UMNO untuk memenangi PRN. Itu boleh digunakan sebagai alasan. Ini semua alasan tuan-tuan. Ini semua alasan. Tetapi kalau desakan itu begitu kuat, tidak mustahil dia boleh berlaku. Kalau ahli-ahli cukup untuk membuat satu orang kata EGM, Emergency General Meeting atau Kongres tergempar katakan, bagi memecat presiden for example. Atau membuat undi tidak percaya kepada presiden. Memanglah MKT nak kena buat kan? MKT, tapi kalau EGM dilakukan, ada possibility. Saya tak tahulah, saya tak tengok detail perlembagaan UMNO lagi kan. Tetapi kenapa saya nak kena tengok semua ni? Kita kena tengok semua arah. Dan saya nak bagi tahu menteri jugalah. Pantas sikit buat kerja. Ni saya nak bagi tahu menteri-menteri ni. Pantas sikit buat kerja. Kalau tak reti, tanya macam mana? Tanya saya. Dari segi media lah. Bukan saya kata anda tak buat kerja. Buat. Tapi tak nampak benda tu diwar-warkan. Media Rahmah tu bagus. Salut. Salihuddin Ayub dengan Rafizi Ramli. Salut. Anwar Ibrahim, kita tengok dia laju dah ke depan. Semalam pergi IJN nak cek jantung. Alhamdulillah. I think dia rutin check lah. Orang tua kan, 76 tahun, kena rutin check lah. Kita pun yang 40 tahun ni kena check juga tu. Ini kan pula dia kan 70-an. Kerja. Tahun baru Cina pergi Brunei tuan-tuan. Orang lain cuti, dia pergi bekerja. Itu Perdana Menteri kita tu. Tu ujung tahun yang lepas. Boleh je dia nak pergi overseas dulu lah. Alah, aku dah jadi Perdana Menteri, aku pergi overseas. Tak, apa dia buat? Dia pergi melawat negara-negara dulu tuan-tuan. Tak ada istilah cuti bagi dia. Rehat jugalah Perdana Menteri kita. Tapi yang lain tu menteri tu nampakkan. Yang apa orang kata setiap ustaz-ustaz Abah ni main peranan. Kalau tak reti nak datang jumpa Abang Is. Nanti Abang Is ceritakan macam mana nak buat. Kan? Alright, terima kasih. So saya dah cerita pada tuan-tuan kemungkinan tu kenapa, macam mana. So bagaimana kita nak mengelak dia? Yang pertama, kita kena kerja keras. Ni sekarang ni dah bulan 2. 3, 4, 5, 6, 4 bulan lagi. Lepas ni puasa, lepas ni raya. Tak ada masa rehat lagi tuan-tuan. Perdana Menteri kita pun tak rehat.
Takkan kita pun nak ambil culas juga. Tak, nak rehat boleh. Tapi dah tiba masa semboyan sudah dibunyikan, kita kena mula gerak gempur. Siapa jadi calon tu tak penting. Yang penting kita kena pastikan kerajaan ini kekal for the next 5 years. Dan insya-Allah dia akan boleh bawa perubahan yang sangat besar yang kita tak akan boleh saksikan selepas ini, insya-Allah. Yang mungkin dia akan, Perdana Menteri ini akan set the bar so high yang mungkin orang lain tak dapat nak ikut dia. Even PAS pun tak mampu. Alright.